industri sekarang lebih pilih mereka yang ada kemahiran graduan TVET ni untuk dapat pekerjaan berbanding yang keluar universiti. Bidang kemahiran tu perlu bersama. Jadi bila perlu bersama, kita saling memerlukan, masyarakat akan melihat bahawa ada kepentingan, ada keperluan bahawa bidang kemahiran itu dipelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Bual Bestari? Terima kasih kerana bersama kami pada episod ke-20 ni. Saya Adakmal Syarom. Baiklah, minggu ni kita nak berbincang mengenai TVET. Mesti ramai pernah dengar mengenai TVET ataupun nama penuhnya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational. Okey. Yalah, maklumlah sekarang ni semakin ramai yang dah pilih untuk sambung belajar dalam bidang TVET ini. Kalau dulu, zaman dulu biasalah kita akan semua lepas belajar, lepas sekolah semua nak sambung ke universiti ataupun diploma. Tapi kali ini sekarang dah ramai memilih untuk pilih bidang kemahiran. Jadi kenapa semakin ramai yang pilih bidang kemahiran? Tadi bila dah ramai ni kan, timbullah persoalan, adakah graduan TVET ni laku ke tak laku? Okey, bila untuk itu kita bersama dengan seorang yang memang layak dan pakar untuk menjawab soalan mengenai TVET ni. Kita bersama dengan Pengarah Institut Pendidikan dan Latihan Vocational Malaysia, Universiti Tun Hussein On Malaysia (ETHM), Profesor Madya Dr. Razali Hassan. Assalamualaikum Dr. Razali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr? Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Ya, Dr. TVET ni kan ramai sekarang dah pilih untuk sambung belajar dalam bidang kemahiran ataupun TVET. Jadi, adakah sekarang TVET ni dah kira sama level ataupun sama kualitinya dengan pendidikan di IPT? Baik, Adi, terima kasih atas jemputan ini. Jawapan saya beginilah. Perkataan setanding tu merupakan terma yang agak cabar juga tu, ya. Sebab kita nak membandingkan dua bidang yang berlainan, ya, bidang akademik dan juga bidang kemahiran, which is kita comparekan benda tu macam tak sesuai. Memang sesuai dah kena, berbeza. Saya lebih perkataan itu digantikan dengan seiring akademik, seiring dengan kemahiran, seiring dengan kemahiran. Sebab di mana program-program akademik sedia ada memerlukan juga program-program kemahiran. Kalau kita tengok program-program akademik yang ada sekarang ni, dia tidak lengkap sebab dia hanya mempelajari bidang-bidang yang berkaitan dengan akademik, yang knowledge asas. Tapi kalau ada pelengkap dia, iaitu bidang kemahiran diinjekkan ataupun dia diembedkan bersama dengan bidang akademik itu, ia adalah satu pelengkap dan juga boleh mencapai matlamat pendidikan itu, proses pendidikan itu, iaitu matlamat pendidikan adalah untuk menyampaikan ilmu kepada seseorang bagi mereka untuk dijadikan bekalan sebelum menceburi bidang kerjaya masing-masing. Jadi dia membawa bekal pendidikan akademik dan juga bersama dengan kemahiran. Yang ini yang penting, dia saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, betul. Ya, contoh kalau kita lihat persepsi lama lah, persepsi lapuk yang melihat bidang kemahiran ni seperti macam bidang kelas kedua. TVET ni kelas kedua. Kalau dah tak dapat result yang boleh masuk universiti, yang boleh masuk diploma, akhirnya pilihan adalah kemahiran atau TVET. Jadi mengapa masih wujud lagi yang persepsi macam ni? Dia, kalau kita nak katakan dia sebagai pilihan kedua, orang kata TVET ni last resort lah kan. Kemahiran ni pilihan terakhir lah kan. Dah tak boleh nak pergi masuk universiti, tak boleh nak masuk institusi ni, politeknik ataupun mana-mana institusi. Last sekali kita masuk kemahiran je lah. Kemahiran senang sikit. No, saya ingat persepsi itu kita kena buang. Persepsi itu kita harus kikis dari minda kita dengan melihat kelebihan bidang kemahiran itu sendiri.
Dan yang seperti mana saya kata tadi, dia adalah complement each other, bidang akademik, bidang kemahiran. Sebab kita tak boleh melihat akademik ini laluan perdana, ini kita perlu kuasai akademik saja. Dan akhirnya bila kita terlalu taksub ataupun kita terlalu memeratkan pada akademik, kita terlupa yang ada bidang kemahiran, which is bidang kemahiran itu akan membantu kita untuk mencari bidang-bidang pekerjaan di luar sana. Jadi kalau kita berbekalkan akademik saja, yang ini yang masalah kita hadapi apabila kita mendapatkan pekerjaan di industri. Industri akan tanya, apa kemahiran yang you ada? Kalau kita kata saya bagus dalam sejarah, sejarah boleh membantu kita dalam bidang teknologi? Saya ingat mungkin kita harus fikirkan juga. Kan? Kalau kita kata kita hebat dalam bidang geografi, so you boleh tak uruskan ni panjat tangga, boleh buat ini, baiki yang ini? Saya ingat yang itu ada sedikit masalah. Maknanya bidang kemahiran tu perlu bersama. Jadi bila perlu bersama, kita saling memerlukan, masyarakat akan melihat bahawa ada kepentingan, ada keperluan bahawa bidang kemahiran itu dipelajari bersama. Jadi yang ini keputusan transformasi pendidikan vocasional itu, menukarkan sekolah menengah vocasional kepada college vocasional itu adalah satu langkah yang baik bagi meningkatkan imej sekolah-sekolah vocasional di Malaysia ini. Ya, saya lihat beginilah, dia akan sekarang ni dia bukan satu pilihan pertama, kedua, ketiga, tapi ia satu pilihan yang seiring. Kita nak pilih akademik ke di universiti ataupun nak pilih TVET. Sebab saya lihat ia bergantung kepada kelebihan individu itu sendiri kan. Ada setengah pelajar memang kemahiran dia adalah pada bidang teknikal yang macam bidang TVET ni lah. Betul? Pendapat doktor macam mana? Betul. Memang betul. Saya setuju tu Adi. Sebab apabila pendidikan asas telah kita terapkan kepada pelajar, sebenarnya pendidikan technical vocational ini sepatutnya diterapkan daripada peringkat prasekolah. Daripada prasekolah. Prasekolah kita latih anak-anak kita ini dengan tugasan penjagaan diri. Jaga kasut, bersihkan pinggan tempat dia makan, bersihkan tempat minuman, bersihkan kawasan kerja dia, kawasan belajar. Itu adalah satu kemahiran TVET juga sebenarnya. Tapi kita taklah panggil peringkat prasekolah, kita taklah panggil TVET. Kalau panggil TVET tu nanti orang kata macam pelik pula kan. Kita katakan pengurusan diri. Jadi bila itu tidak kita terapkan, kita akan nampak bahawa ada dia punya momentum tu akan terputus. Jadi ada dia punya tahap-tahap ni yang boleh kita terapkan pendidikan technical vocational ini daripada peringkat bawah sampailah peringkat tertinggi. Tapi kan sekarang ni kan saya pernah dengar jugalah yang katakan industri sekarang lebih pilih mereka yang ada kemahiran graduan TVET ni untuk dapat pekerjaan berbanding yang keluar universiti. Betul ke doktor? Yang ini agak kilang kan? Saya kena jawab secara berhati-hati ni sebab banyak pihak. Bila kita sebut TVET, banyak institusi ataupun TVET providers yang terlibat. Jadi kalau nak katakan industri lebih prefer ataupun lebih suka dengan graduan-graduan lepasan TVET ini, dia bergantung. Betul lah, kalau kita tengok kalau katakan sebuah satu institusi food and beverage, katakan pengusaha makanan contoh kan, makanan. Dia nakkan pekerja yang datang itu pekerja yang memang dah tahu tentang food, tentang makanan, pengusaha makanan. Sekarang ni praktis industri dia akan tanya, you apa kemahiran yang you ada kan? Kalau kita kata saya ada SPM, kemudian saya ada BM saya gini, BI saya gini, sejarah saya gini, you tahu tak macam mana basic technical untuk baiki ni? Yang tu saya tak tahu. Sebab industri, bila kita sebut industri, jarang industri itu menggunakan kompetensi bahasa, kompetensi itu adalah value, tak value added. Dia nak practical kan? Practical. Dia lebih melihat kepada you boleh adjust kru macam ini, boleh buat macam ini, boleh tukar macam ini. Yang itu industri yang akan tengok dulu. Jadi dia ada advantage kat situ.
Cumanya sekarang ni dalam industri sendiri pun ada dia punya tahap-tahap kompetensi dia. Kalau industri yang asas itu dia hanya memerlukan kemahiran yang asas saja. Yang orang kata repetition job. Repetition job ni dia buat kerja tu satu benda tu yang sama aja. Tapi industri sekarang ni dah banyak industri yang beralih ke arah industri 4.0. Bila yang industri yang menukar arah kepada industri 4.0 bermakna dia telah memerlukan kemahiran-kemahiran yang lebih tinggi sikit. Yang ini barulah datangnya gabungan di antara kemahiran dengan akademik tadi. Kalau you datang dengan kemahiran saja tanpa value of academic, betul, nanti akan terfikir-fikirlah bila ada yang problem yang lebih tinggi sikit untuk kita selesaikan, kita akan menghadapi kesukaran. Jadi tanpa ilmu tadi tu dia tidak dapat membantu kalau dia hanya ada kemahiran saja. Dan kat sini kita katakan dia mesti bersama gabungan seiring. Betul. Saya setuju sebab kedua-dua skill ni perlu disinergikan, perlu diselaraskan supaya pekerja tu menjadi pekerja yang kualiti, bukan saja berkemahiran tapi juga mampu berfikir, menyelesaikan masalah. Kita nak yang ada dua-dua, sinergikan. Sinergikan, betul. Sebab sekarang industri dia sudah mula melihat bagaimana kriteria pekerja yang nak dipilih, kan. Industri ini dia berfikir juga, dia akan memikirkan tentang profit margin, kan, tentang keuntungan. Jadi kalau dia terlalu banyak fokus kepada nak melatih bakal-bakal pekerja dia dalam industri dia mempunyai pekerja yang tidak mempunyai kualiti yang perlu dilatih semula, jadi itu akan membazirkan dia punya perbelanjaan, kan, untuk nak tu. Jadi kalau kita dah ready kan pekerja kita, orang kata dah fulfill industri demand tu, dia dah tak ada masalah lah. Jadi dia pun boleh masuk kerja terus boleh buat kerja, ya, dah boleh meningkatkan lebih kualiti produk dan sama-sama tu. Bercakap tentang tadi doktor ada sebut tentang industri revolusi 4.0 kan. Sebab sekarang teknologi ni berubah, sekelip mata dia berubah. Teknologi mesin ini berubah, update. Jadi macam mana graduan daripada TVET ni nak update? Maksudnya apa yang dia belajar di sekolah tu ataupun di institusi pendidikan tu relevan dengan yang terkini di kilang contohnya di industri. Okey, yang ini ni pada pribadi saya, kalau melalui pemantauan saya melihat adakah Malaysia ini orang kata dah ready IR 4.0? Saya boleh katakan yes for certain industry, untuk industri-industri yang tertentu. Di mana pelaburan yang dibuat terhadap industri itu merupakan pelaburan yang tinggi, yang mana dia melihat bahawa produk yang nak dihasilkan itu perlu produk yang berkualiti, produk yang dalam bentuk volume yang besar, yang memerlukan kecekapan dalam melaksanakan itu. Tapi dalam industri-industri lain, ada juga industri-industri yang tidak mengikut perubahan itu secara mendadak. Mungkin dia boleh buat secara perlahan-lahan, dan agak sukar untuk kita nak mengubah industri 4.0 itu dalam overnight saja, dalam satu malam, tidak boleh berlaku. Dia boleh hanya berlaku secara perlahan-lahan. Saya melihat kita kena faham betul-betul apa dia konsep industri 4.0 itu dan bagaimana ianya dapat direalisasikan. Bukan semua industri, especially yang industri yang SME, kan, yang SME, small medium entrepreneurs, mereka ini agak kurang dari segi pelaburan ataupun modal untuk mereka mengubah teknologi itu gini. Kalau kita tengok di Batu Pahat ni sajalah, ini contoh paling mudah, kan, di Batu Pahat. Banyak industri keripik di Batu Pahat ini. Kalau kita tengok, mereka masih lagi selesa dengan menggunakan teknologi sedia ada berbanding dengan dia nak mengubah pembungkusan keripik itu menggunakan kaedah AI, kan. Dia nak ubah banyak benda yang dia perlu fikir dulu. Dia dah selesa dengan teknologi lama. Ya, dia dah selesa dengan keadaan itu.
Tapi apa yang itu yang kata fungsi universiti itu adalah untuk melihat bagaimana ahli-ahli akademik di dalam universiti boleh membantu masyarakat dalam mempercepatkan proses perubahan teknologi ini, iaitu dengan melaksanakan program-program contohnya macam PPRN, Public Private Research Network, kan, iaitu ahli-ahli akademik, researcher-researcher ni akan keluar pergi ke industri, dia pergi melihat, tahu apakah kelemahan ataupun apakah kesukaran yang dihadapi oleh usahawan, dan di situ dia memperbaiki. Dan secara tak langsung dia juga boleh membantu untuk mengubah satu persatu bahagian supaya dijadikan dia sebagai tally dengan IR 4.0. Ya, itu nampaknya itulah pentingnya ilmu dengan kemahiran bergabung. Kan, kita ada ilmu, gabungan orang berilmu dengan orang yang mahir untuk mengerjakan itu, gabungan itu boleh menjadi satu impak yang sangat baik. Sebab dia bukan sahaja boleh berfikir, boleh ubah, belajar dengan teori-teori itu, tetapi amal dia punya kemahiran itu ubah sendiri. Kalau tidak nanti dia dah thinking, dia tak buat, dia tak tahu, dia suruh orang lain buat. Kadang-kadang orang lain buat pun kita tak tahu macam mana dia itu, kan. Jadi itu yang pentingnya gabungan kemahiran dan juga pengetahuan itu. Jadi doktor kita dah zaman fasa endemik COVID-19 ni, doktor lihat mungkin dalam sekarang ni kan, dalam fasa endemik ni, apa pekerjaan atau kemahiran yang relevan, yang sebelum ni kita relevan, sekarang dah semakin relevan. Okey, kalau kita lihat dari segi dari amalan pembelajaran kita lah sekarang ni, kan, pelajar-pelajar dah PDPR, pelajar-pelajar dah didedahkan dengan pembelajaran atas talian, pelajar-pelajar graduan semua belajar jarak jauh, tak boleh dah fizikal, tak boleh nak dapatkan latihan amali. Jadi benda-benda ni adalah challenge kepada mereka, kepada graduan dalam mempersiapkan diri, Jadi dalam situasi pandemik ini, saya nampak pekerjaan yang berasaskan teknologi digital. Satu masa dulu, saya masih ingat lagi waktu dalam pengambilan pelajar-pelajar ada ditanya kenapa terlalu ramai mereka yang berminat untuk belajar dalam bidang IT, bidang IT. Tapi sekarang ni kesannya rupa-rupanya memang sekarang orang yang mengambil bidang IT itu, mereka merupakan orang yang sangat berguna sekarang, sangat berfungsi, sebab kebanyakan peranti-peranti ataupun kebanyakan peralatan sekarang ni banyak melibatkan dengan interaktif IT, ilmu IT. Jadi ini dilihat satu peluang kepada mereka untuk mendalami lagi bidang ini secara lebih luas lagi. Maksudnya macam coding, buat apps pun ada termasuk dalam bidang kemahiran yang diajar. Betul, itu memang laku tu. Sekarang semua benda company nak buat apps baru semua, kan? Betul? Sebab betul. Sekarang banyak company sekarang sedang mencari mereka yang pandai buat coding, yang pandai bermain dengan apps, pandai create apps. Sebab saya buat juga buat pemantauan, buat beberapa rujukan daripada ni rakan-rakan apps ni banyak boleh menggantikan sistem pekerjaan yang sekarang lama ni kita buat secara manual. Yang itu banyak dia punya replacement yang kita boleh laksanakan. Sekarang ni saya rasa kalau handphone tu kalau kita lebih baik kita tertinggal isteri daripada tinggal handphone. Itu kalau tak ada handphone rasa gelabah. Dia sanggup balik ambil handphone sebab dia tahu handphone tu boleh melakukan pelbagai tugasan dan juga task. Jadi doktor, kerana nak cakap tentang kita dah cakap tentang banyak kelebihan TVET ni. Jadi kalau pelajar-pelajar yang nak menceburkan diri dalam TVET ni, bagaimana caranya, jalan-jalannya? Kadang-kadang bila kita nak menceburi bidang baru, kan,
kadang-kadang kita ni terikut-ikut orang kan, terikut-ikut kawan-kawan. Contohnya lah kan, kawan tu pergi college vocational kan, contoh pergi sekolah vocational, aku ikut dah kan, sebab nak kawan. Sebenarnya kalau kita ini nak kena ada peranan daripada ibu bapa, peranan guru-guru, peranan kaunselor, peranan orang-orang pakar-pakar dalam bidang TVET ini. Dia kena bagi bantuan dekat pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar ni sebenarnya dia tidak memahami, ada juga yang tidak memahami apa itu bidang TVET. Dia tidak faham apa itu masa depan TVET. Dia tidak faham apakah yang boleh dibuat dengan TVET itu. Jadi inilah masanya guru-guru kaunseling dia kena bagi tahu dengan pelajar dia, cikgu-cikgu yang mengajar itu dia kena bagi tahu kalau you nak bercadang nak kerja dalam bidang elektrik, ini laluan dia. Kalau you nak kerja dalam bidang timpalan atau bidang mekanikal, ini laluan dia. Benda itu dah didedah awal-awal dulu. Barulah pelajar-pelajar ini dia dapat input, dia dapat maklumat. Bila dia dapat maklumat, dia tidaklah mengambil keputusan secara spontan. Aku nak ikut sini. Tidak. Ikut-ikut kawan kan. Ikut-ikut je tak boleh. Sebab orang TVET ni jangan fikir orang yang gagal sahaja kena pergi TVET. Tidak. Orang yang keputusannya baik juga boleh pergi TVET. Sebab apa? Sebab dalam dia belajar tentang TVET itu, dia juga kena faham, kena tahu juga asas matematik. Dia kena faham juga asas sains, dia kena faham juga bahasa Inggeris, sebab terminologi dalam TVET itu banyak dalam bahasa Inggeris. Kalau dia tidak faham dan tidak menguasai asas itu yang kerajaan sangat prihatin, sangat menekankan pelajar-pelajar ni kena belajar STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. Bukan kita nak suruh belajar STEM tu sampai kita nak bunuh, tidak. Sebenarnya apabila kita tidak menguasai bidang itu, apabila kita nak pergi ke dalam alam pekerjaan, benda-benda itu semua kita pakai, kita akan gunakan. Dalam industri makanan pun kita kena tahu berapa measurement dia, berapa dia punya berat dia, berapa dia punya itu pun nak kena ada matematik. Jadi di mana-mana kita pergi pun matematik kita kena tahu. Sainsnya, bila kita buat pemilihan bahan kan, dalam apa tu teknologi bahan, kita kena tahu ini jisim ni, bahan ni macam mana, ini pemberatnya macam mana, ini bahan ni, alloy ni macam mana. Yang itu adalah asas yang perlu dia tahu. Yang inilah sebenarnya kadang-kadang industri bosan dengan budak-budak kita ni. Yang itu pun dia tak boleh fikir kan, itu pun dia tak boleh fikir sebab dia tak ada asas. Jadi benda-benda macam ini dah patut kita dedahkan daripada peringkat awal. Jadi benda macam ini kadang-kadang kita kena lihat secara mikro supaya pelajar-pelajar tidak dijadikan mangsa kepada ketiadaan guru yang sesuai dalam mengajar ini. Sebab bidang TVET ni dia memerlukan guru yang khusus, kata unik, khusus, yang khusus. Bukan jalan-jalan orang boleh mengajar dalam bidang TVET ini. Sebab dia kena tahu tentang knowledge on technical. Dia kena mahir dalam kerja yang dilakukan. Dia kena tahu bagaimana attitude safety, contohnya safety. Kalau dia tak ada attitude on safety, dia tak boleh nak betulkan. Orang pelajar yang diajar itu, kalau dia tak praktikkan daripada awal, nanti dia tak tempat kerja, dia tak boleh amalkan apa yang dipelajari. Itu yang bahayanya. Jadi guru yang sepatutnya mengajar bidang teknikal ni, itulah yang sesuai untuk diajar. Kerana ialah bidang ni semakin lama semakin dikendaki dalam pasaran negara kita kan, jadi kena asas itu kena kukuh. Betul? Ya. Kita pun dah akan sampai ke penghujung kan, Doktor. Jadi konklusinya pertama sekali saya nak tanya persoalan lah. Topik kita graduan TVET laku atau tidak? Jawapannya adalah laku Laku, jangan risau, itu dah graduan kita laku. Mesti dibekalkan dengan kemahiran yang betul, kompetensi yang betul, dengan ilmu yang betul. Dengan gabungan itu tadi, dia boleh membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dan kalau berlaku sedikit adjustment dalam mendapatkan jawatan yang sesuai,
mungkin tidak banyak belanja yang dikeluarkan. Itu memang introduction pada syarikat itu sangat perlu. Kalau masuk-masuknya terus pun tak boleh juga. Kan? Dan satu lagi sebenarnya bagi membantu negara dalam meningkatkan lagi kualiti pekerja, dan mungkin satu hari juga nanti kita boleh dapat mengurangkan penggunaan tenaga asing. Itu ultimate goal kita, insyaAllah. Kemahiran, bila kita lengkapkan rakyat kita sendiri dengan kemahiran, kita tak perlu nak import lagi, kan. Dan itu paling penting sekali. Baik, Profesor Dr. Razali Hassan, terima kasih kerana bersama dengan Bual Bestari. Ini banyak ilmu saya dapat juga hari ini, sebab honestly saya pun tak tahu banyak mengenai TVET, dan saya ramai juga yang penonton Bual Bestari akan dapat banyak maklumat baru daripada doktor mengenai TVET ini, bidang kemahiran. Jangan pandang sebelah mata, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah. Baik, itu dia TVET ataupun bidang kemahiran ni. Konklusinya, janganlah kita pandang sebelah mata, kerana bidang TVET ini semakin lama semakin relevan, dan sememangnya kini banyak permintaan. Kilang-kilang industri juga memang boleh dikatakan suka dengan graduan TVET kerana mereka ada kemahiran. Tapi itu tak bermakna di graduan-graduan akademik dipinggirkan, kerana kita memerlukan sinergi antara akademik dan juga kemahiran. Jika digabungkan, insyaAllah kita akan melahirkan generasi pekerja-pekerja yang berkualiti, yang berkemahiran tinggi, sekaligus dapat gaji pun tinggi. Okey, baiklah, nampaknya itu konklusi kita daripada Bual Bestari edisi ke-20 ini. Terima kasih kerana menonton sampai ke akhir rancangan. Jangan lupa like, komen, share Bual Bestari, dan follow platform GPS Bestari. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.